bahawa masuk syurga ini adalah fauzul kabir, adalah kemenangan, kejayaan yang paling besar, bermakna redha Allah. Rasulullah bersabda, tengok hadis ni saya nak baca untuk kita menggapai redha Allah, untuk kita hidup di atas sistem yang mendapat redha Allah. Gerak laku kita, langkah kita, ucapan, perbuatan adalah redha Allah, walau orang benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, lafaz kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan pertemuan kita pada malam ini setelah hampir 6 bulan kita tidak bertemu kerana pandemik yang kita semua sedia maklum. Dan saya berhenti pada kuliah bulan 3 yang lalu pada ayat yang ke-10 daripada suratul Buruj. Dan malam ni saya sambung ayat yang ke-11 daripada suratul Buruj. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar
Dzalikal fawzul kabir. Sadaqallahul azim. Pada bulan 3 yang telah lalu, kita telah membahaskan persoalan yang berlegar pada ayat yang ke-10 berhubung dengan azab neraka Jahannam bagi mereka-mereka yang melakukan fitnah terhadap orang-orang yang beriman. Kita dah baca tu, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Cuma saya telah perbetulkan pada sesi bulan 3 yang lalu, saya telah perbetulkan satu persepsi, suatu tanggapan salah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kena jaga elok-elok. Bila Allah sebut fitnah, bukan sekadar yang dipaham dengan maksud macam orang Melayu faham. Bila fitnah aja macam itulah, fitnah kawan ni tak buat, kita tuduh. Betul, itu sebahagian makna fitnah. Tetapi bila Allah menyebut di dalam Al-Quran, kita kena melihat konteks ayat. Jangan kita sedap menyebut, oh ini fitnah macam kita orang Melayu faham. Salah konsep berinteraksi dengan Al-Quran. Ayat 10 Al-Buruj, bila kata fatanul mu'minina wal mu'minat, orang yang melakukan fitnah terhadap orang lelaki beriman dan perempuan yang mukminat, bermakna kena balik tengok konteks ayat ashabul ukhdud, orang beriman yang telah dibakar dalam parit tu. Itu fitnah dia, iaitu kezaliman, penindasan. Bukan fitnah macam kita faham tu. Jaga elok-elok. Jangan sedap-sedap kita menyebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah tu lebih dahsyat daripada bunuh orang. Betul. Tengok konteks ayat. Saya ingat lagi, saya hurai dah 217 Al-Baqarah. Waktu saya bahas ayat 10 Al-Buruj, saya dah relate dengan 217 Al-Baqarah berhubung dengan kisah Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu dan 11 orang sahabat yang telah membunuh musyrikin di bulan haram, di bulan Rajab. Lalu orang Makkah marah, Abu Jahal marah, sebab sahabat telah menceroboh kemuliaan bulan haram. Tak boleh bunuh orang di bulan haram. Abu Jahal pun tahu. Lalu Abu Jahal telah marah kepada Rasulullah. Lalu turun ayat tu 217 bahawa apa yang dibuat oleh Abu Jahal adalah lebih besar daripada dosa Abdullah bin Jahsy membunuh orang di bulan haram. Dan Allah sebut dalam ayat itu,
al-fitnatu akbaru minal qatlu. Adalah fitnah tu lebih besar dari bunuh orang. Tengok konteks ayat. Lalu Allah senaraikan apa kerja jahat Abu Jahal. Allah kata wasaddun an sabilillah, menghalang orang dari jalan Allah, menghalang Nabi nak tegakkan Islam. Wa kufrum bihi, kufur kepada Allah. Wal masjidil haram wa ikhraju ahli, menghalau penduduknya keluar daripada Masjidil Haram. Maksud Masjidil Haram ialah Makkah, bumi Makkah. Yang itu kata Allah lebih besar dosa daripada bunuh orang di bulan haram, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy dan sahabat yang lain. Dalam ayat itulah, lepas Allah sebut 3 kesalahan besar Abu Jahal, baru datang ayat fitnah lebih besar dari membunuh. Tolong faham ya, konteks berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak berdosa kita. Betul, kita faham fitnah macam itulah, WhatsApp ke apa benda tak buat kita kata buat. Itu fitnah lah. Betul, itu a portion, segelintir daripadanya. Tetapi apa yang saya ingin pertekankan ialah disiplin kita bila berinteraksi dengan Al-Quran. Kena banyak belajar, kena banyak mentalaah kitab-kitab tafsir, baru kita nampak. Jangan sembrono main ambil aja petik-petik beritahu orang, tak boleh. Baik, itu bulan 3. Malam ni sambung. Bila Allah sebut neraka, Allah akan sebut syurga. Ini dia panggil targhib dalam bahasa Arab. Targhib makna satu dorongan. Satu dorongan yang Allah injek kepada amanu wa amilus solihat. Untuk golongan manusia, yang pertama amanu, dia beriman. Saya tak perlu hurailah iman. 2, wa amilus solihat, dia melakukan amal soleh. Ini targhib, ini dorongan. Siapa yang ada 2 ni, pertama dia beriman, kedua dia beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Untuk mereka, aku nak bagi pada mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai. Baik, tengok ya, konsep yang Allah ajar. Aku dorong kamu, aku suntik semangat kepada kamu. Kamu buat 2 ni, syurga tunggu kamu. Pertama kata Allah beriman, kedua beramal soleh. Cumanya bila kata beramal soleh, kita selalu sebut apa yang dinyatakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, bahawa sesungguhnya bila kita sebut amal-amal soleh, maka sudah tentulah ia mempunyai syarat, kriteria dan ciri-ciri dia. Ingat, tanpa amal soleh tertolak. Tuan-tuan baca surah Hud. Surah Hud, satu-satunya surah dan satu-satunya ayat di dalam Al-Quran, dalam bacaan kita Imam Hafs, bahawa di sana ada bacaan imalah. Ayat 41 daripada surah Hud. Itu sebagai tambahan. Saya nak ambil poin lain. Imalah makna condong. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Majriha dipanggil imalah. Tak boleh baca majriha, khata, salah.
majriha sahih. Betul. Itu dipanggil imalah. Kenapa kita sentuh benda ni? Sebab kadang-kadang kesalahan orang bila membaca Fatihah. Kalau kita belajar kesalahan-kesalahan dalam membaca suratul Fatihah, di antara kesalahannya ialah ada yang membaca fathah jadi imalah. Bacaan tu fathah bari atas, tapi dia sudah jadi condong. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Dia jadi imalah. Jaga. Ar-Rahman bukan Ar-Rahman. Mari Kelantan ke, mu mari mana ke, tetap Ar-Rahman, tak ada Ar-Rahman. Ni tak kira siapa lah. Itu dibahas oleh ulama. Kesalahan tu wujud. Dia condongkan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Siapa suruh memang imalah ni satu 41 surah Hud. Tu condong imalah. Jaga Fatihah. Hamzah wasal tak kenal, hamzah qata'i tak kenal. Dia kenapa dia nama Hamzah? Hamzah wasal lain hukum, hamzah qata'i lain hukum. Kena belajar mencari pasal semua tu. Rosak semayang bila rosak Fatihah. Baik. Dalam surah Hud, tengok, saya nak sebut amal soleh. Teringat ayat 41 surah Hud. Baca dengan imalah, majri. Itu ucapan Nabi Nuh waktu naik kapal. Itulah bacaan naik kapal. Tuan-tuan cuti Malaysia ni, naik feri pi Langkawi, baca doa tu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dengan nama Allah bergerak bahtera ini, bergerak feri ini. Wa mursaha, dan berhenti feri ini. Bergerak dia nama Allah, berhenti pun nama Allah. Inna rabbi la ghafurur rahim. Baik, bukan nak cerita hak tu, nak cerita amal soleh. Bila Nabi Nuh alaihi salam berdoa pada Allah supaya Allah macam ampunkan anak dia lah. Anak dia dah tenggelam. Ringkas, bila dia minta dengan Allah ampunkan anak dia, ialah anak. Apa Allah jawab? Innahu amalun ghairu salih. Saya nak ambil yang itu. Allah reject permohonan Nabi Nuh. Lalu Allah berfirman, innahu amalun ghairu salih. Nuh, kata Allah, sesungguhnya anakmu itu tidak melakukan amal soleh. Dah, aku tak boleh ampun dia, sebab dia tak ada amal yang soleh. Itu dia pentingnya beramal. Sembahyang kita, ibadah kita. Baik. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan, apabila kita menyebut amal soleh yang menjadi syarat untuk kita ke syurga, kriteria dia pertama, mestilah amal-amal yang soleh itu ada sumber dia. Sumber dia sudah tentulah daripada Al-Quran dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh pandai-pandai. Kita sembahyang Isyak 4 rakaat sekejap lagi. 4 rakaat ni ambil mana? Rasulullah. Tak boleh boh 5, 4,5, tak boleh. Subuh rajinlah macam mana pun 2, tetap 2. Kenapa? Sumber daripada Rasulullah, baru betul amal soleh. Persoalan khilafiyah di dalam sembahyang itu cerita tak ada masalah. Hang baca Fatihah, bacaan Imam Syafi'i sambung, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, sambung.
Bacaan Imam Hanafi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, waqaf, ghairil sambung. Yang tu no problem. Hak jenis badan besar, perut besar, memang dia kena berhenti ya. Dia tak boleh sambungnya, tak menapah dia. Kan, dia kena berhenti tentu. Oh, saya mazhab Syafi'i, saya kena ikut bacaan Syafi'i. Sila. Kau tak menapah hang tak lagi. Yang tu tak ada masalah. Hang nak baca wasal, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas, sambung. Cuma tak eloklah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, waqaf yang tam, waqaf tam, waqaf sempurna mengaji tajwid. Kalau sambung cacat dak, cuma tak berapa digalakkan. Itu tak ada masalah, itu perbahasan ulama. Yang penting solat 4. Isyak mau 4. Saat lagi angkat takbir, nak buh mana tangan ni? Nak buh sini ke? Nak buh sini ke? Nak buh atas pusat ke? Nak buh bawah pusat ke? 4 posisi. Jangan Allahu Akbar, jangan lagu ni ya. Yang tu tak boleh. Anak buah mana bubuh lah. Tak letak pun tak apa. Allahu Akbar tak bawah. Tak ada apa. Letak ni sunat hayat, bukan rukun. Yang tu dibahas, no problem. Saat lagi duduk tahiyat akhir, nak duduk iftirashi ke, nak duduk tawarruk? Duduk iftirashi macam duduk tahiyat awal. Duduk tawarruk yang sengit sikit tu. Ada geng nakai mulut, mereka kata duduk tayar kereta pancit. Wajak sungguh. Wang ajak betul lah hampa. Duduk tayar kereta pancit, dia kata. Cuma janganlah terlampau sengit ingat kepala tu sampai nak patah tengkok. Siapa ajar lah guru? Dia yang patah tengkok. Rupa dia cover rokok dia dalam poket. Takut orang nampak. 6 bulan tu tak abang rokok. Untuk muslimin muslimat, hang nak duduk iftirashi waktu tahiyat akhir, no problem. Hang nak duduk tawarruk waktu tahiyat akhir pun no problem. Dua-dua Nabi buat, tak ada masalah. Yang penting solat 4, maghrib 3. Tu sumber daripada Rasul. Tu yang pertama. Beramal soleh mesti ada sumber. 1. 2, beramal soleh mesti ada ilmu. Ilmu mu ada? Kan tu suruh mengaji. Tu yang kata kena mengaji, kena mengaji, kena mengaji. Sebab ilmu tu yang akan menjadikan amal soleh kita sah. Amalan tertolak tanpa ilmu, kata Imam Ghazali. Takut kita. Tu yang pergi haji tak lama, 9, 10, 11, 12, 13. Itulah hari-hari haji. 5 hari ya, tapi kursus 15 siri, 16 siri. Kenapa? Nak bagi ilmu, biar dia faham elok-elok. 2, dan yang ketiga, amal soleh mestilah ikhlas kerana Allah. Walaupun susah mencapainya, wajib kita berusaha. Dah kita usaha tak dapat juga, Allah tu pengasih penyayang. Kita memang tahu riak tu berdosa. Kita berusaha nak ikhlas, tapi jenis hati kelam, misal okok banyak. Bukan kata paru-paru tu gelap, hati tu pun gelap. Tak berapa ustaz, angkat takbir bau rokok, leceh betul. Dia usaha tak lepas juga, tak apalah, cuba lagi, jangan kita putih asa. Sampai Allah kata, ittaqullah mastata'tum, kamu bertakwalah pada aku mastata'tum, takak mana hampa mampu. Bukan makna bila tak boleh khusyuk, tak boleh ikhlas dalam ibadah terus tinggal. Oi, tak boleh. Mastata'tum, takak mana hampa mampu, hampa buat, aku terima.
Nak dapat khusyuk semayang pun, ya Allah. Cuma ulama fiqh dia bagi pelembut sikit. Ulama fiqh kata serendah-rendah khusyuk dalam solat itu ialah engkau sedar engkau sedang semayang. Jadilah kita duk baca Fatihah rakaat kedua tu, kita sedar kita sedang semayang rakaat kedua, walaupun otak sampai Jerman lah. Tapi dia tahu, dia baca Fatihah tu, dia tahu dia semayang. Ulama fiqh kata hak tu pun jadilah. Itulah serendah-rendah khusyuk. Nak dapat macam sahabat Saidina Ali, panah tercacak dekat buku lali, sahabat nak cabut, Ali kata tunggu sat aku semayang apa cabut. Tengah semayang sahabat cabut, tak rasa sakit. Tu sahabat. Kita nyamuk daripada sabbihis turun kulhu, nyamuk sudah tiba. Mana tahan mau bangkit awal punya. Itulah kita. So 3 ni mawadah. Sumber, kemudian ilmu, kemudian ikhlas. Baru dia jadi amal soleh. Nah, orang ni iman tak usah semalah semua tahu. Amal soleh. 2 ni gabung, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah sebut sedikit daripada nikmat syurga. Aku nak bagi untuk mereka. Lahum, hum tu mereka, kita lah. Jannat, aku nak bagi syurga. Jannat atau jannah makna kebun, syurga. Tajri, yang mengalir, min tahti, tahti bawah, di bawahnya. Anhar, jamak tu sungai-sungai. Nahrun, sebatang sungai. Anhar, sungai-sungai. Allah sebut sedikit nikmat syurga. Tuan, wa a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ma qalbi bashar wa la khatara qalbi bashar. Allah berfirman, ini hadis kita panggil hadis qudusi. Oh, hadis qudusi. Yaitu Allah berfirman, hadis riwayat Imam Muslim. Allah kata wa a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku sediakan untuk hamba aku yang soleh. Aku sediakan untuk hamba aku yang soleh ma la ainun ra'at, satu tempat yang mata dia tak pernah tengok. Syurga ni ma la ainun ra'at. Allah sebut 3 ciri syurga. Apa dia? Pertama, mata tak pernah tengok. Takat manalah nikmat kita tengok. Dunia yang kita lawati ni, tempat mana paling hebat? Ada saljinya apa semua. Tak, mata tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, telinga tak boleh dengar. Telinga tak pernah dengar. Kan? Telinga tak pernah dengar. Kita dengar orang pergi melancung sana, melancung, best ustaz, ayat terjun dah macam-macam. Dah, syurga kamu tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan hati kamu tak pernah terlintas terfikir, tak pernah. Takkan dapat. Takkan sampai lah. Macam mana nak buat ni? Tak ada apa, duk tunggu masuk syurga. Allah nak bagi hak tu. Syarat iman, amal soleh. Dan Allah sebut sedikit daripada nikmatnya, sungai-sungai. Jangan duk bayang macam sungai di Malaysia. Sebab Allah sebut dah, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terfikir. Tapi Allah sebut sungai, kenapa? Sesuailah manusia boleh fikir sungai.
Cuma takkan sama, tak boleh sama. Itulah syurga. Tapi ada sungai lah, fahamlah sungai. Cuma Quran sebut sungai arak, sungai susu, sungai madu. Ada dalam Quran. Cuma nak bayang sungai tu, Allah, macam mana sungai? Macam kita tengok sungai, tapi takkan sama macam dalam syurga. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadza alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Al-Baqarah. Antara nikmat syurga ialah samarat, buah-buahan. Lalu bila ahli syurga makan buah-buahan, katalah buah durian, ahli syurga kata apa? Min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Buah durian ni sama lah macam kat dunia dulu. Buah durian sama, mutasyabiha. Sebab tu dalam kaedah menghafal, satu istilah dia panggil tasyabbuh. Tasyabbuh mana ayat-ayat tu hampir sama. Bagi seorang penghafaz Al-Quran, dia mesti hadar, dia mesti aware tentang tasyabbuh. Ayat-ayat yang sama bunyi tapi ending dia lain. Falahum ajrun ghairu mamnun, lain. Jangan wal asri pi jadi atin. Atin pi kona wal asri pi. Wa tawassaw bil haq, dia pi kona pi atin, falahum ajrun, dia masuk wal asri. Itu contoh tasyabbuh. Baik, tasyabbuh makna sama. Ahli syurga tengok durian, mutasyabiha, durian. Tapi kata ulama, dia kupas durian. Kupas pun kita tak boleh nak bayang. Bukan pakai parang lah. Katalah kupas. Katalah buka dia ada 6 ulas. Ulama kata apa? Durian dalam syurga tu 6 ulas tu. Ulas pertama dia makan, rasa durian. Dia ambil ulas nombor 2, dia makan durian, rasa anggur. Dia ambil ulas ketiga, rasa langsat. Dia ambil ulas keempat, rasa pisang. Allahu Akbar. Dia makan pisang lagi, rasa durian. Tu kata buah-buahan dalam syurga. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. La maqtu'ah. Qata'. Qata' makna putih. Makna buah-buahan syurga tak ada putih. Durian balik pulau, ada musim, ada putih. Sampai musim, menderulah orang pergi balik pulau dengan aku-aku sekali. Habis durian tak main dah. Dia ada musim dia. Buah-buahan dalam syurga, la maqtu'ah, tak ada putih. Wala mamnu'ah. Mamnu' makna larangan. Tak ada larangan, hang makanlah. Dunia ada gak larangan. Ada buah-buahan kita tak boleh makan. Buah tu untuk beruk monyet lah, kita makan qalu. Contoh, Allah sebut secebis. Sebab itulah apabila Allah sebut syurga ni, tengok penutup ayat. Apa kata almarhum Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili ketika dia membahaskan hujung ayat tu? Zalikal fawzul kabir. Inilah dia, zalika. Zalika al-fawzu al-kabir. Zalika al-fawzul kabir. Allah kata kamu masuk ke dalam syurga aku nak bagi ni. Kata Allah, zalikal fawzul kabir. Inilah kejayaan, kemenangan yang besar. Baik. Apa kata almarhum Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab tafsirnya? Dia menyebut yang dimaksudkan Allah zalikal fawzul kabir, bahawa masuk syurga ini adalah fawzul kabir, adalah kemenangan, kejayaan yang paling besar, bermakna redha Allah. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili almarhum,
maksud ayat itu, zalikal fauzul kabir, ialah redha Allah. Kemenangan tu maksud dia redha Allah. Sebab itu hidup mesti cari redha Allah. Jangan cari redha manusia, kecuali redha ibu ayah dan redha suami. Redha Allah kita mesti cari dalam hidup. Itu yang sepotong hadis riwayat Imam Ahmad wa Ibnu Hibban. Hadis yang panjang, cuma di penghujung hadis Rasulullah bersabda, tengok hadis ni saya nak baca untuk kita menggapai redha Allah, untuk kita hidup di atas sistem yang mendapat redha Allah. Gerak laku kita, langkah kita, ucapan, perbuatan adalah redha Allah, walau orang benci. Apa Nabi kata? Wala abatish syamsu illa wa kana bijambataiha malakani yunadiyani nidaan yasma'uhu khalqullahi kulluhum ghaira thaqalaini Allahumma a'ti mumfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Hibban. Tengok Nabi apa? Nabi kata wala abati syamsu, tidak adalah setiap kali matahari terbenam. Saya nak ambil poin redha Allah. Matahari nak tenggelam, ya apa jadi? Nabi kata wa kana bijambataiha malakani, waktu matahari tu nak tenggelam, ada di kiri kanan matahari itu malakani, dua malaikah. Malakani isim dua, musanna, atau malakain boleh juga sebut dengan malakain. Nabi kata malakani. Kalau mufrad malakun, satu malaikat. Kalau jamak malaikah. Kalau dua malakani au malakaini. Nabi kata bila terbenam matahari, nak masuk saja terbenam matahari, maka ada kiri kanan matahari itu malakani, dua malaikah. Nabi tak sebut nama malaikat, malaikat aja dua. Apa kerja dia? Kedua-dua malaikat ini menyeru dengan nidaan, dengan satu seruan. Terbenam matahari, nak terbenam, dua malaikat kiri kanan menyeru dengan satu seruan. Injury time 10 minit, waktu kecederaan. Minta izin dah dengan pengurus pasukan, referee pun bagi 10 minit lagi. PKPP no, kita kena patuh. Kedah jangan bimbang lah, janganlah hampa tengok muka aku muka jahat aja. Kedah dia kluster tembok penjara aja, kepung dalam penjara tu, luar penjara tak ada apa. Janganlah tuduh aku, sedih aku tahu. Ini kluster tembok penjara, hari ni naik lagi kes banduan, warden penjara dengan banduan kena. Allah kesian dia. Moga Allah angkat insya-Allah. Hak lain clear, tak ada apa. Situ aja kluster tembok. Dua malaikat menyeru dengan satu seruan.
Seruan tu kata Nabi, yasma'uhu khalqullahi kulluhum. Semua makhluk Allah, kulluhum, semua makhluk Allah, yasma'uhu, mendengar seruan malaikat tu. Ayam, kambing, makhluk semua dengar. Ghairas saqalaini, yang tak dengar kata Nabi, dua makhluk Allah yang diberatkan dengan bebanan taklif, iaitulah jin dan manusia. Kita tak dengar. Dua malaikat ni menyeru. Semua dengar tiap-tiap hari waktu matahari nak tenggelam, kecuali kita dengan jin. Apa kata malaikat? Ni dia, Allahumma, wahai Tuhan, a'ti, tolonglah beri, kurniakanlah, mumfiqan khalafan, bagi mereka yang hari ini sepanjang hidupnya mereka memberi segala nikmat yang Engkau beri, ya Allah, mereka curahkan untuk mendapat redha Engkau, ya Allah. Untuk golongan ini tolong ganti nikmat tu. Hari ni kita infak bagi tabung masjid, contoh pagi tadi bagi dah. Atau kita tolong orang susah, anak yatim mana. Apa tujuan kita bagi tu? Nak apa? Nak redha Allah. Malaikat doa, mumfiqan khalafan, ya Allah, hak yang nikmat dia hari ni dia curahkan untuk dapat redha-Mu, tolong ganti balik. Redha. Kalau dia bagi harta dia, tolong ganti balik duit dia. Senang cakap. Tolong bagi maju lagi bisnes dia, tolong naikkan lagi pangkat dia. Kalau dia bekerja, gaji dia ada portion untuk orang miskin, contoh. Kita nak yang ni. Lepas tu dia seru pula, wa'ati mumsikan talafan, ya Allah, hak mana sepanjang hari ni nikmat yang Kau bagi tidak dicurahkannya untuk dapat redha Engkau. Ada harta simpan, koklah nak bagi masjid RM10, RM20, tengok tong tu dia senyum ya. Sebab senyum sedekah. Wajah betul, kan salah guna hadis. Koklah nak bagi RM1 kau kan, pasal bini dia pun panggil dia Mr. RM1, dia kira RM1 aja. Koklah nak bagi sikit, nikmat tubuh badan sihat, koklah nak pergi semayang berjemaah, tak, duk melengkak di rumah tu. Allah kata, orang malaikat tu kata, ya Allah, jenis ni talafan, bahasa kasak tahan bagi punah tenang. Bagi punah bahasa kasak. Kalau dia meniaga bagi bankrupt niaga dah. Allahu Akbar. Mana yang kita nak? Hak mula tadi, mumfiqad khalafan, orang yang mencurahkan hartanya untuk dapat redha Allah, orang yang curahkan ilmunya, pemikirannya, tenaganya untuk dapat redha Allah. Ya Allah, kata malaikat, orang macam ni hang tolong ganti kat dia, bagi hang baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Tu dia penting mencari redha Allah, redha Allah. Sebab itu kata almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili, zalikal fauzul kabir. Penutup ayat 11 ini merujuk kepada redha Allah. Bila Allah kata itulah kemenangan yang besar, kemenangan tu maksudnya redha. Bila Allah redha, mana tempat kita? Syurga. Bila Allah murka, mana tempatnya? Neraka. Na'udzubillah. Carilah redha Allah. Ini baru sikit Allah sebut, belum lagi surah-surah yang lain, belum lagi ayat-ayat yang lain. Wujuhun yawma idzin nadhirah, ada wajah pada hari itu riang gembira. Ila rabbiha nadhirah,
kerana pada Tuhan mereka melihat. Dalam surah Al-Qiyamah ada ayat ahli syurga dapat melihat wajah Allah. Cuma ulama bahas melihat wajah Allah itu pada waktu-waktu tertentu. Bukan saja suka-suka tengok, tak. Ada waktu dia, kata ulama. Wallahu a'lam. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana kami tengok wajah Allah? Sahabat tanya, Nabi jawab, macam mana hang tengok matahari? Hang tengok matahari, hang nampak clear tak seketui matahari? Lagu tu tengok Allah clear. Ish, kita tak boleh nak bayang lah. Allah tu zat, kan? Kita tak boleh bayang. Walaupun terbayang-bayang tu kadang-kadang dia berlaku, itu dimaafkan syarak. Sebab itu sifat akal, dia suka bayang-bayang. Yang tak boleh jadi i'tiqad, tu tak boleh. I'tiqad Allah bagian, tu syirik mampu kita. Setakat terbayang-bayang itu sifat akal, sifat otak, dia suka membayang-bayang. Imam Ghazali kata, antara jalan nak dapat khusyuk semayang, engkau seolah-olah sedang menghadap seorang raja. Engkau sedang minta macam-macam dengan raja tu. Tentulah bila engkau menghadap raja, pakaian engkau mesti kemas, pakaian engkau smart, bau-baungan wangi untuk menghadap raja. Kita pun semayang, Imam Ghazali aja macam menghadap raja. Dia mula terbayang. Terbayang itu dimaafkan syarak. Sebab itu sifat akal, sifat otak, dia suka bayang-bayang. Yang tak boleh i'tiqad. Allah memang dia duk lagu ni, dia pandang kita. I'tiqad Jahannam. Kena faham tu. Sebahagian nikmat yang Allah sebut, sungai-sungai, bidadari. Ada dah bidadari untuk kita, siap dah. Dalam dunia ni siap dah bidadari, kata Nabi dalam hadis, siap dah. Bidadari untuk lelaki-lelaki dah siap Allah buat, tunggu mati je. Siap semua. Dapat 100, ikutlah yang mana tidur dalam kuliah, saya tak tahulah berapa dapat. Hak lina dalam kuliah saya ingat 1 ikut. Wallahu a'lam. Tapi semua kita dapat bidadari, don't worry. Siap dah semua. Allah minta kita taat. Kalau buat salah, istighfar cepat. Dosa-dosa besar bertaubat, jangan tangguh. Dan jadilah golongan fastabiqul khairat, berlumba nak buat baik. Pantang dengar ada ruang buat baik lalu. Tu dia duduk. Saya yakin kalau kita taat pada Allah, Allah zat yang maha pengasih, maha penyayang, menunaikan janjinya. Tunggulah nikmat syurga. Tapi sebelum ke syurga, kena mati dulu. Yang tu yang tak berapa sedap, Ustaz. Kita ni jenis penakut mati. Saya selalu sebut, hiburkan hati anda. Saya selalu sebut, nak masuk syurga, hiburkan hati kita. Aku nak masuk syurga, tapi kena mati dulu. Tak apa, mati pergi. Cuma kena minta umur panjang lah jenis kita ni. Kan tak mau mati awal, hutang banyak ni. Enggak. Minta dengan Allah umur panjang. Insya-Allah panjang dalam ketaatan. Bukan masalah hutang sangat, masalah kita nak taat pada Allah tu. Lagi banyak Allah bagi usia, lagi banyak kita boleh buat kebaikan. Tapi sampai masa jalan. Dan hiburkan hati. Aku nak ke syurga, aku kena mati dulu. Maka kena terima hakikat kematian. Sooner or later, mesti pergi. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah kita sambung takat tu dulu, PKPP. Kita sambung bulan depan. Inna batasya rabbika lasyadid, insya-Allah. So kesimpulan pada malam ini ayat yang ke-11 ialah kita membahaskan tentang nikmat syurga
iaitulah sebahagiannya sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Dan syarat nak ke syurga dalam ayat ini, amanu wa amilus solihat. Kalau tuan-tuan bedah Al-Quran, banyak lagi boleh jumpa ayat syarat-syarat ciri-ciri ahli syurga. Berlambak, cuma saya fokus kepada ayat ini. Dan amal soleh 3 sifat. Pertama, bersumber dari Rasulullah. Kedua, mesti berilmu. Ketiga, ikhlas. InsyaAllah jadilah dia amal yang soleh, yang dengannya membawa cukup syarat untuk kita ke syurga Allah. Dan tak ada nikmat yang paling besar dalam syurga itu selain melihat wajah Allah, kata Nabi, ialah redha Allah atas ahli syurga. Itu Nabi pernah sebut. Mengatasi segala nikmat syurga ialah apabila Allah redha kepada ahli syurga. Habis ya? Bila Allah redha tu habis, tak ada apa. Itulah nikmat yang paling dahsyat bagi ahli syurga, ketika Allah tiada lagi murka terhadap ahli syurga, yang ada hanyalah redha. Maka carilah redha Allah. Itulah hadis yang saya baca tadi, malaikat yang menyeru meminta kepada Allah, berilah ganti, berilah kebaikan yang berganda-ganda kepada orang yang guna nikmat waktu dia hidup untuk dapat redha Allah, dan berilah kehancuran, pelingkuplah, rugikanlah mereka yang tak guna nikmat dia untuk dapat redha Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.